Okey. Kejap. Okey, soalan saya seterusnya, sepanjang akak kan cakap tadi awal tadi akak cakap pengalaman kerja akak dah 13 tahun. Antara sekiranya sekarang murid yang akak cerita tu, kiranya sebelum ni akak sekolah kat mana? Akak Sekolah yang sama. Oh, sekolah yang sama. Ha. Kiranya sebelum ni pernahkah akak jumpa kepelbagaian yang lain? Maksudnya macam pernah ke berlaku isu pasal kepelbagaian budaya ni dalam skop tempat kerja akak? Contoh isu tu macam mana Tira? Contoh isu. Contoh isu lah, contoh isu sensitif lah kita cakap kan. Macam makanan, agama ke, makanan ke, pernah ke macam jadi isu yang besar? Sebabnya macam yang akak cerita macam tahun ni, macam semua saya nampak kepelbagaian budaya tu sangatlah boleh diterima, sangat baik dah penerimaan dia dekat sekolah akak kan. Murid Cina okey, murid Siam okey, murid orang asli. Siam sekali. Murid Melayu okey. Asli dengan Melayu. Kira sebelum ni pernah ke ada isu macam tu? Setakat ni tak ada pula yang isu bergaduh pun tak adalah, cuma sebelum ni adalah kes buli lah, pelajar perempuan tu dibuli oleh pelajar Cina tu, tapi sebenarnya bila tak adalah isu besar mana, cuma pelajar perempuan tu dia kata dia dibuli oleh pelajar Cina lelaki ni lah, satu kelas dia masa tingkatan 3. Lepas tu akak dah panggil budak perempuan ni buat sesi sebab budak perempuan ni dia terlalu pesif dalam kelas. Lepas tu budak Cina ni pula dia terlalu aktif dalam kelas. Jadi ambil lah mangsa yang dibuli. Lepas tu bila buat sesi, bila tengok tu tak adalah isu besar mana. Lepas tu bila dah sesi tu macam dalam sesi tu kita ada buat inform konsel lah dengan pelajar Chinese ni, kalau buat lagi sekali mungkin akan tindakan disiplin kan. Lepas tu dia tak adalah, cuma lepas dah buat sesi tu dah okey, sebab melalui sesi tu sebenarnya pelajar lelaki ni saja je usik pelajar perempuan ni, sebab pelajar perempuan ni terlalu pasif di dalam kelas, memang dia tak bercakap, sebab memang dalam kelas tu memang pelajar perempuannya hanya 5 orang saja, majoriti kalau dalam kelas tu contohlah 25 orang, 5 orang pelajar Melayu, pelajar perempuan, yang selebihnya 20 orang ialah pelajar lelaki, dan yang lebih tu macam 5-6 orang pelajar Cina, dan seorang pelajar Cina ni memang terlalu aktif, yang kawan dia lain tu okey je. Macam mungkin agaknya tengok budak ni pasif, agaknya dia macam geram lah. Lepas tu bila dah buat sesi tu okey, tak adalah sampai bergaduh sampai mak dia datang, mak dia buat report polis tu tak adalah. Cuma dia buat aduan bila dah dengan guru disiplin dah buat sesi kaunseling, dah settle lah. Okey. Saya nak tanya mengenai contoh pengalaman akak. Macam akak menasihati pengalaman akak menasihati klien yang daripada latar belakang dia berbeza daripada akak. Contohnya macam kalau macam contohlah kan kita kalau yang contoh saya tanya kan, yang akak cakap yang Chinese tadi, yang Chinese lelaki tadi bully yang perempuan tu, dia bully macam mana kak? Dia sentuh-sentuh ke, dia pukul-pukul, bukan dia macam gurau-gurau tepuk-tepuk ke, macam mana ke? Tak, cuma dia budak perempuan tu duduk depan. Macam tahu tingkatan 3 kan semalam kan dah asing, masa tingkatan 2 tak ada masalah. Tingkatan 3 kan musim PKP kan dah kursi kan dah jarak kan. Betul, budak lelaki Cina ni duduk belakang budak perempuan ni, dia usik dia ni je, dia tolak kursi, dia tendang kursi je. Tendang kursi gitu lah, dia macam ada usik gitu. Tapi bila ada cikgu kat kelas dia tak buat. Bila cikgu macam pertukaran gitulah macam 5 minit gitu pun dia ada masa peluang tu dia tendang lah kursi tu, tapi kacau lah. Dia kacau je. Tapi sebenarnya kalau pelajar ni yang kalau dari segi pelbagai budaya ni kan yang pengalaman akak lah,
Kan sekolah akad di kalangan anak-anak Fikrah, Felda dengan Bukit Tepung. Memang beza sangat dia punya budaya. Contoh macam budak Felda, tak semua pelajar dia hanya macam kawasan akad tu, Felda tu, dia Felda Cemplak dengan Cemplak Barat. Okey, pelajarnya tak yang berbanding antara 3 tempat ni yang betul-betul pelajarnya yang bermotivasi ataupun nak belajar tak ramai. Kalau yang tu pun kalau mak bapaknya yang bagi support pun di kalangan pelajar-pelajar yang berasal daripada Fikrah. Kalau macam Bukit Kepong ni pengalaman akak lah, akak macam banyaklah yang macam yang buat sesi lah, macam Felda dengan Felda Cemplak ni dengan yang area kampung ni, area Bukit Kepong dia ada kampung kecil, kampung Tui, Bukit Benda, kampung Sawalaku, kampung Raja, dia banyaklah kampung. Tapi budak kampung ni memang macam mak ayah dia masih lagi orang kata apa konservatif maksudnya ada pernah tu dia kata ada pernah satu tu buat sesi cikgu bila buat sesi dia okey dia nak berubah, tapi mesti dia akan cakap, cikgu mak saya kata kalau belajar tinggi-tinggi pun tak ke mana, nanti masuk dapur juga, kenapa pelajar perempuan nak belajar tinggi-tinggi. Jadi kalau kita buat program kan, contohlah kita buat macam pendidikan kerjaya lah, kita bawa pergi lawatan ke kolej vocational, panggil kolej komuniti datang, kita bawa pergi lawatan ke Persada. Akhirnya pelajar yang daripada Bukit Kepong, Felda dengan Felda Cemplak ni tak ramai lah yang mak bapak dia support anak dia untuk sambung belajar. Akhirnya bila dapat keputusan baik pun dia bekerja dan mendirikan rumah tangga. Ada satu pelajar sekolah akad lah. Pelajar ni pandai, dia ni ada ke depan, tapi mak dia cakap tak apa, buat apa nak belajar tinggi, kerja pelajar ni pelajar lelaki lah. Sebab akad kalau masalah sekolah akad ni dia dari segi budaya macam etnik tak sangat, tapi daripada latar belakang keluarga dan juga sosioekonomi kan. Okey. Okey, dia pelajar Melayu lah, sosioekonomi. Pelajar Cina dengan pelajar orang asli ni tak ada masalah. Macam pelajar orang asli ni, dia kalau dia sekolah, kalau macam pelajar orang asli kawasan akad ni, cikgu sekolah rendah dia pun dia cakap, kalau Jakwa pun cakap, kalau dia berjaya, dia cikgu sekolah akad tu dia Cina tapi mak dia Cina asli lah, bapak dia Cina, mak dia asli. Dia cakap Jakar pun cakap, kalau pelajar orang asli ni sampai sekolah menengah pun tu dah kira bagus. Kalau habis tu pun dah kira bagus. Biasanya sampai darjah 6 dia dah berhenti, ataupun naik tingkatan 1 dia berhenti. Pelajar Cina ni setakat ni tak ada masalah sangat, dan diorang pun rajin dan juga ada yang sambung belajar. Tapi masalah sekolah akad ni kebanyakannya kalau dari segi kalau pelbagai budaya ni, latar belakang ni yang pelbagai sosioekonomi, latar belakang keluarga. Macam ada satu pelajar tu lah, cik kata dia cikgu tu lah dia cakap dengan contoh, dia panggil lah, dia kata cakap dengan akak lah, cikgu cuba tengok pelajar ni, dia ada potensi tapi dalam kelas dia tak ada motivasi, dia tak ada sebab dia nak PSA kan, dia tak ada motivasi. Lepas tu bila tanya, cikgu kalau mak saya kata buat apa nak belajar tinggi, kalau ikut lori pun bapak dia bawa lori pun dah kaya, maksudnya macam tu. Lepas tu bila buat sesi tu, bila kita cakap lah, kadang-kadang kita cakap lah, awak kalau sampai bila awak nak buat kerja lori, umur awak 40 tahun, awak badan awak larat lagi ke nak bawa lori? Cuba awak fikir masa depan awak, sampai bila awak nak buat lori, contohnya lah dalam ayat-ayat yang macam tu lah, bagi kita dia fikir apa semua kan. Kata tak apa cikgu, saya ayah saya kata, tak apa tempat saya tengok ayah saya umur 40 tahun, 50 tahun bawa lori okey lagi. Jadi dia dah macam minda dia tu dah set dengan keluarga dia, okey belajar tinggi, tak belajar pandai pun tak apa, boleh bawa lori. Ada yang satu kes pelajar pandai SPM tapi tak ke mana, dia kata bapak saya kata tak payahlah cikgu, kerja je. Jadi kita bantu setakat yang mampu. Kadang-kadang kalau SPM datang kan, kolej komuniti datang lah, ILP datang kan, kata mohonlah, kata fikir masa depan, mohonlah masuk U. Lepas tu dia kata cikgu nantilah, padahal awak tak apalah cikgu, saya nak tunggu kawan. Contoh macam tu, nak tunggu kawan. Tak apalah cikgu, mak saya tak mampu, suruh kerja dulu. Jadi bila kat situ lah kekangan yang kita budak tu
sebenarnya ada potensi dan dia boleh ke depan, tapi dia menghadapi kekangan daripada keluarga. Kata kalau kata mak kewangan ada bantuan, tak apalah cikgu, yang saya kata tak mampu. Jadi saya kerjalah dulu. Maksudnya diorang tersekat dengan latar belakang keluarga. Itu yang pengalaman yang sekolah akak lah sebenarnya. Kadang-kadang yang pengalaman akak lah, sekolah akak ni pelajarnya kalau yang betul-betul motivasi nak belajar tu tak ramai, sebab kebanyakannya motivasi diorang nak belajar, nak berjaya tu rendah. Sebabnya ada orang Latar fikir belakang ekonomi. ya, Latar belakang. sebab latar belakang tak apa. Kadang-kadang lah cikgu mak saya kata belajar tinggi-tinggi pun kalau belajar tinggi-tinggi pun yang perempuan masuk dapur, dia tak fikir cikgu belajar tinggi-tinggi pun mak saya kata tak dapat kerja. Jadi kata kita rasional kalau ada balik, kita belajar tinggi, kita ada ilmu, tak semestinya kita dapat kerja. Sekarang ni kan ada awak boleh buat bisnes online, awak kena ada ilmu juga, awak nak uruskan keuangan awak. Kalau awak jadi suri rumah pun, awak suri rumah yang berilmu, besok boleh ajar anak awak. Tapi dia kata tak apalah cikgu, tak apalah cikgu. Lepas tu diorang down lah balik, sebab diorang bila lepas dari situ diorang okey, tapi bila persekitaran keluarga lah yang menyebabkan pelajar maksudnya down balik lah motivasi kan. Ada sokongan lah daripada sokongan dalam mak tu ada. Lepas buat sesi, tapi sokongan sekeliling tu, social support tu tak ada. Ya, dia maksudnya tak ada sokongan social support, terutamanya mak ayah lah. Ada macam macam sebelum ni PDPR kan, ada cikgu ni dia mengejar pelajarnya kerja khusus kan. Biasa kita lah yang call pelajar kenapa tak ikut PDPR. Bila telefon mak dia kata, entahlah cikgu, anak saya kata tak ada kerja sekolah. Lepas tu bila pergi rumah, maknya kata, kak cikgu tu datang, kau buat salah apa? Tak ada pun cikgu, kenapa anak saya tak datang? Apa masalah dia? Tak ada. Kalau macam dia tak ada ke, kalau contohlah contoh kita buat macam program motivasi ibu bapa dengan pelajar, ataupun kita buat macam hari macam bukan hari Q, macam hari terbuka. Biasanya mak yang anak ni yang kelas depan tu, yang tapi kebanyakan yang duduk fekra yang datang berbanding dengan anaknya yang kelas daripada nombor 2, nombor 3. Maksudnya diorang kurang lah daripada sokongan moral, emosi, ataupun terutamanya sokongan moral daripada mak ayah dia lah sebenarnya. Tu yang sebenarnya kalau sekolah akak tu persekitarannya, kalau dari segi budaya Cina dengan Melayu tu tak ada masalah, etnik tu tak ada masalah, tapi dari segi macam tu lah, latar belakang keluarga, sosioekonomi. Kiranya kak kan macam kalau nak macam nak rumuskan secara apa yang akak cerita ni kan, dari segi kiranya masalah kepelbagaian agama, etnik semua tu tak ada masalah. Cuma daripada segi orang Melayu sendiri yang kadang anak dia hanya sekadar pergi sekolah sampai tingkatan 5, lepas tu tak nampak dah masa depan. Tak ada cita-cita sama belajar semua tu. Tak ada, maksudnya tak adalah kakak, yang perasan akak ramai lah yang habis sekolah awak kan pada persekitaran macam sekolah akak tu memanglah ada orang kata luar bandar, tapi sebenarnya dia dekat dengan bandar Segamat, dia dekat dengan bandar Muar. Jadi kat situ dekat Segamat tu ada college community, ada kalau macam dekat bandar Tangkak ada ALP, dekat Segamat pun ada UiTM kan, dekat Pagoh pun ada IKBN. Maksudnya tak adalah masalah untuk pelajar sambung ke sana, dan kebanyakannya bila pensyarat ataupun tenaga pengajar daripada institut pengajian ni biasa tanya cikgu, ini offer kepada pelajar cikgu untuk masuk kat sini, tapi sambutan dia memanglah sangat orang kata duka cita lah, sebab dia orang kata tak apalah cikgu, tak boleh bawa. Dia orang tak cuba lagi, tapi dia orang dah mengalah. Dia orang sangguplah kerja kilang ke, ataupun kerja bengkel, ataupun jadi buruh, ataupun kerja kedai. Tu je lah diorang tu. Maksudnya diorang tak fikir lagi nak ke jauh ke depan. Maksudnya tak beranilah nak ke depan. Jadi kalau yang macam
contohnya umur 18 tahun ke 19 tahun, okey, mak ayah kata okey ada jodoh, kahwin. Memanglah orang kata ada jodoh kan, tapi tak apalah, kerja setahun 2 tahun, okey kahwin, kahwin. Maksudnya macam tu lah, diorang macam tak ramai lah kalau yang belajar tinggi tu macam tahun lepas lah, bagi contoh yang pelajar tahun SPM 2020, sebenarnya separuh pelajarnya dalam 80 lebih. Sepatutnya separuh pelajar sekolah akad tu dapat sambung ke Form 6. Tapi yang sedihnya diorang daftar, lepas dah masuk kelas tu kebanyakannya berhenti beramai-ramai. Yang ada pergi ke KL, ada yang bekerja, ada yang dapat sambungan belajar tu tak ramai lah. Majoritinya dalam 10 orang, 20 orang je yang sambung belajar daripada 90 pelajar yang SPM tahun lepas lah. Maksudnya lepas SPM kita kan ada buat jejak pelajar SPM kan. Memang setahun tu pelajar yang sambung belajar tu memang sikit lah, tak ramai yang daripada sekolah akad tu lah. Padahal yang sambung, yang dapat tingkatan 6, ramai je yang pelajar tingkatan 6 yang ambil tingkatan 6, lepas tu dia orang dapat sambung ke pengajian tinggi kan, masuk ambil ijazah. Tapi memang yang kebanyakannya bila ambil tingkatan 6, 2-3 orang je yang boleh kekal sampai STPM. Tak ramai lah. Kebanyakannya lebih suka bekerja. Akak ada ke macam kan akak cakap kat sekolah tu buat program jejak lepasan SPM kan? Ada ke macam akak tanya kenapa macam dah masuk tapi berhenti? Ke sebab susah ke nak adapt ke memang rasa lagi rasa membuat-buat nak kerja, nak pegang gaji sendiri ke? Yang setakat yang dah buat tu kan, yang pernah ni lah, yang tu tanya alasan satu tak boleh bawa. Lepas tu kedua, macam sebelum ni kan tak nak, kata apa, kena Form 6 tu tak glamour, kena pakai baju sekolah. Sebelum ni kan pakai baju sekolah. Lepas tu dia kata Form 6 ni dia kata apa ya budak ni, dia kata lambat nak masuk ni. Maksudnya tak glamour lah, Form 6 ni tak glamour. Sebab masih lagi belajar di sekolah. Diorang kebanyakannya sanggup pergi kolej swasta. Kita faham lah dengan latar belakang keluarga diorang. Dia kata kenapa awak nak masuk swasta sedangkan kemahiran banyak lagi bagi peluang ada dapat allowance. Tapi diorang tak nak, pada diorang kalau pergi Form 6 tu ataupun pergi ALP ke, IKBN ke, college community tu tak glamour. Dia nak glamour contoh macam UiTM ke, UTM ke, ataupun contoh kolej swasta, Masah ke, KPJ ke, tu nampak macam gah kan, glamour. Dia kalau Form 6 tu diorang tak glamour, lepas tu alasannya susah tak boleh bawa. Tu je lah. Saya nak tanya, macam latar belakang kan, macam kalau pergi kolej swasta, kos dia kan mahal. Latar belakang dia orang tu antara orang-orang yang ada duit lah macam tu. Dia orang sebenarnya ada, itulah dia orang ni kan bila pergi ke contohlah pergi UiT, contoh pergi Form 6 padahal percuma kan, tak glamour cikgu, kalau pergi swasta kan mahal 30, awak bayar dah berapa separuh untuk kos tu kan. Kalau awak pergi contohlah awak pergi kemahiran ke, atau awak pergi yang bawa IPTA kan murah sikit. Tak apalah, tapi itulah masalahnya, keluarganya mampu tapi itulah kalau keluarganya mampu tapi ini yang mampu, tapi kalau dari sudut lain tu macam tak mampu lah. Tapi bila dah habis tu pergi macam kolej swasta tu bapaknya mampu pula nak hantar ke sana kan. Tapi kalau contoh untuk sekolah tu macam banyak lah yang tak mampu, banyak lah yang cikgu korban kan berbanding kalau lepas belajar tu. Maksudnya korban bukan macam ni, maksudnya korban macam ni. Contoh cikgu photostat bahan, cikgu minta RM1, budak tak bayar, cikgu keluar juga duit sini lah kan. Tu tak apalah, kira macam sumbangan cikgu pun tak merungut. Itulah sebab untuk pelajar tu juga. Tapi bila alasannya nantilah cikgu, tak apa kita bagi, tak apalah cikgu korban untuk pelajar. Tapi bila sama kolej swasta, ramai je yang mampu. Tapi sebenarnya contohlah macam baru-baru ni pengangkutan bas tak ada. Mak bapak kata cikgu bas tak ada ke? Tak ada, kena hantar sendiri. Macam mak bapak macam bising lah. Tapi sebenarnya bila hari pertama sekolah buka tu, ramai je sebenarnya ibu bapa yang pelajar sekolah akad ni ada kenderaan. Maksudnya kalau yang betul-betul tak mampu tu, yang tak mempunyai kenderaan tu hanya 0.001% je. Ya, tapi itulah kekangan akak.
kekangan, contohlah kekangan akak sebagai kaunselor, kekangan pentadbir sekolah dan cikgu-cikgu sekolah ni, dia tak ada masalah dengan pelajar Chinese, tapi dia memang masalah kami kat sekolah ni ialah termasuk akak lah dengan pelajar Melayu yang yang tak ada motivasi nak belajar, macam ni tak ada sokongan moral mak ayah, lepas tu macam-macam alasan, macam tu lah. Maksudnya kalau kita buat program pun kita yang rasa, kalau contohlah buat program motivasi ibu bapa, macam ni, kalau 190 pelajar tu 10 orang je mak ayah yang datang. Kalau perjumpaan macam hari terbuka untuk pelajar tingkatan 5 pun 10 orang je yang datang. Itu pun daripada kelas nombor 1. Macam sekolah akak tak banyak kelas. Pelajar pun tak ramai, dalam 361 orang lah. Kalau contoh ada 3 kelas je lah. Tak ramai lah. Contoh satu tingkatan macam tingkatan 5 tahun ni 75 orang. Contohlah buat program motivasi. Daripada contohlah buat program hari terbuka dengan pelajar tingkatan 5. Perjumpaan dengan contohlah program Hati ke Hati bersama pengetua, pelajar dengan ibu bapa. Contohlah daripada 75 orang pelajar tingkatan 5A, 5B, 5C ni, 5A tu mungkinlah separuh. Kelas dia 18 orang, mungkin 10 orang yang datang. 5B tu 30, contoh 26 orang pelajar, 5 orang je yang datang. Kalau kelas C lagi sedih. Contoh 26 orang, 2 orang, 3 orang yang datang. Maksudnya tak adalah sokongan macam tu. Tetapi contohlah kalau macam sekolah ataupun pelajar dapat bantuan, contohlah bantuan, kita tak nafikan hak pelajar lah, tapi sepanjang 13 tahun akak di sekolah ni dan cikgu-cikgu ni faham, bila kata dapat bantuan pelajar, semua mak bapak, maksudnya ibu bapa yang pelajarnya di kelas hujung ni lah yang datang dulu berbanding yang mak bapak yang anaknya di kelas yang pertama. Kita nampaklah macam tu kalau dapat contohlah macam bantuan RM150, tanya cikgu anak saya tak dapat bantuan ke hari ni kan. Tapi bila anak tak ni kan, bila kadang-kadang pengetua pernah masuk, anak tak datang sekolah, tak ada pun tak cakap dengan sekolah, anak saya tak datang sekolah macam ni cikgu, anak saya kenapa pencapaian akademik dia macam ni, tak ada pun. Maksudnya kekangan dari situlah, sebab ada yang cikgu yang duduk sekitar kawasan yang Felda, Fekra dan kampung tu, kebanyakannya tak semua, dia kata majoriti pelajar tu memang tak ada sokongan daripada mak ayah. Kadang-kadang kalau mak ayah bagi sokongan tu, kalau anak ni yang kalau contoh dalam 10 orang daripada kampung tu 2 orang je mak ayah yang bagi sokongan, yang lepas habis SPM sambung belajar, dapat kerja yang baik, macam tu lah. Saya sekolah akak tu persekitarannya macam tu lah. Kalau macam kalau tak datang sekolah pun macam mak ayahnya pun macam tak adalah macam tapi kalau pada contohlah, tak tahulah mak bapaknya dia tak prihatin ataupun anaknya tak dengan pendidikan ikut akak. Tak juga, sebabnya ada juga yang memang maksudnya yang majoriti mak ayah yang dekat duduk Felda Cemplak tu, orang kata generasi kedua lah kan, mak ayah dia memang bekerja, tapi ada yang contohlah mak ayah dia tu bekerja tapi mungkinlah latar belakangnya pendidikannya setakat darjah 6 ataupun PMR, SPM kan, kita faham, tapi tak macam ni, tapi dia macam tak ada bagi sokongan ke anak, moral ke anak dia suruh ke depan. Maksudnya macam lebih maju daripada mak ayah, macam itulah. Mungkin pada dia kalau belajar tak pandai pun bekerja dapat duit, dapat juga duit. Maksudnya macam tu. Macam ni Tira, macam pengalaman akak lah dengan cikgu-cikgu sekolah tu, terutamanya akak kan, bila kita buat program mak ayah yang di sekolah akak ini pelajarnya, tentang pelajar Melayu, dia sangat berkira dengan nak keluarkan duit untuk anaknya, untuk pendidikan anaknya berbanding keluarkan duit untuk benda-benda yang lain. Maksudnya macam tu. Dia macam sekat duit untuk anaknya untuk pendidikan. Sebenarnya dia orang mampu, tak adalah masalah. Kalau macam masalah kewangan tu tak ramai lah yang boleh, orang kata yang kita nak bantu kan. Maksudnya ada juga duit,
contoh walaupun sekolah ada buat program bagi bantuan duit sara wang saku untuk waktu rehat kan, tapi sebenarnya diorang ada juga bawa duit duit belanja dalam RM5, RM10 satu hari, bukannya sikit. Maksudnya mampulah kan. Tapi bila bukan buat kajian lah, tapi berdasarkan yang pengalaman akak, pengalaman cikgu-cikgu sekolah akak, kita nampak situasi duit untuk photostat tu maknya macam macam diorang budak termasuk pelajarnya lah nak berkira bayar duit photostat atau bahan berbanding keluarkan duit untuk beli top up, beli handphone baru ke ataupun untuk beli game ke. Diorang sanggup beli orang kata beli top up main game 24 jam berbanding beli orang kata top up duit untuk ikuti kelas PDPR. Macam tu. Maksudnya mungkin daripada didikan keluarga diorang kot lebih utamakan benda orang kata benda larah benda yang tak sepatutnya daripada yang untuk pendidikan. Maksudnya pada diorang kalau berkorban untuk pendidikan tu rugi kot rasanya berbanding untuk yang benda-benda lain. Contohlah contoh macam ada pelajar seorang ni mak dia tak bagi dia sambung belajar, tapi contoh mak dia duit tu sanggup habis beli barang kemas ke, beli kereta ke, beli baju cantik, macam tu lah. Tu contoh. Kebanyakannya itulah masalahnya kekangan sekolah kak. Kalau dari segi budaya tu lah latar belakang sosioekonomi, mungkin mak bapaknya tak berpendidikan, yang berpendidikan pun tak ramai, tapi daripada ataupun mungkin bila dah naik sekolah menengah mak ayah dia lepas je anak dia macam mana, berbanding yang dengar daripada cikgu yang cikgu-cikgu sekolah kak yang anak dia pernah sekolah dekat sekolah rendah. Bila sekolah rendah mak ayah sanggup support habis duit bayar, contohlah bayar duit tuition ke, bayar duit untuk UPSR ni sanggup berhabis RM100. Contohlah duit tuition RM100, hantar sembahyang hajat, hantar pergi program sana sini. Tapi bila sekolah menengah, masa sekolah rendah dia jaga, tapi bila lepas UPSR dia lepas segitu. Ikutlah anak tu nak bawa hala diri tu ke mana. Maksudnya macam tu. Dia jaga sekolah rendah je nak UPSR, tapi bila naik sekolah menengah dia lepaskan macam tu. Ada macam contoh yang pelajar lepas lah tak datang. Dia ada masalah kehadiran lah. Bila panggil mak bapak dia dapat surat, dah bila dah buat sesi pun dia tak ada perubahan. Lepas tu tindakan seterusnya buatlah surat macam gantung dan sebagainya, maksudnya amaran lah. Bapak dia datang, bapak dia kata yelah cikgu, saya tahu anak saya tak pergi sekolah hari ni, dia ada di rumah. Maksudnya mak dia pun macam mak bapak dia pun support kalau anak ni tak sekolah, anaknya duduk kat rumah, macam tu. Maksudnya dari segi kekangan, dari segi macam tu lah yang akak dan cikgu-cikgu sekolah akak yang alamilah untuk pelajar sekolah akak ni, sebab dia luar bandar kan. Akak saya nak tanya kan, macam contohlah kan dalam kalangan murid kelas pertama tu ada yang macam murid-murid pandai. Pernah ke macam berlaku, macam ada ke kes yang macam murid anak tu pandai tapi inisiatif dia bukan macam mana, macam dorongan dia lah untuk belajar lebih pandai, macam masuk ke college ke, masuk ke ILP ke, vocational ke, semua tu dia nak pergi, tapi mak dia macam, faham tak, mak dia sebagai halangan, mak dengan ayah dia lah macam, bukan halangan, maksudnya macam tak ada support daripada mak ayah dia. Dan akak macam dekati mak ayah dia, macam bagi nasihat ke, bagi bimbingan ke dekat mak ayah dia. Pernahkah akak buat macam tu? Pernah ada juga yang macam pelajar kan, kadang-kadang kan ada macam tu, cikgu saya nak pergi tapi mak ayah, tapi kebanyakan yang setakat ni yang nak pergi tu mak ayah dia bagi sokong kan. Macam contoh macam pelajar tahun lepas kan, sampai ada bapak pelajar tu telefon, cikgu anak saya dapat college vocational, macam mana ya saya nak minta untuk markah psikometrik, contohlah markah PPD, apa yang saya perlu buat cikgu untuk view. Kebanyakannya
mak bapak support. Tapi kalau yang tak support ni macam dia memang dia pun tak nak pergi, mak bapak dia pun tak nak support. Yang pengalaman akak lah. Kalau macam yang dia nak pergi, ada pelajar nak pergi, mak bapak dia support. Tak adalah. Contoh macam kalau yang pelajar pandai tu cuma dia tak boleh nak pergi, contoh macam pelajar SPM sebelum ni, sebab bapak dia tak sihat. Lepas tu cakap lah, cerita dengan cakap ayah dengan bapak dia, tak apa kalau pelajar ni anak encik lah, anak encik ni pergi dapat bantuan macam PTPTN. Lepas tu dia orang ada macam sebelum masuk tu ada warrant kan. Lepas SPM kalau dia ni anak encik bekerja, ada duit untuk support sikit-sikit. Tapi bila dia kata tak apalah cikgu, saya bagi anak saya kerja dulu, tengoklah tahun depan mungkin dia boleh sambung ataupun macam manalah. Tapi setakat itulah, setakat itu je. Lepas tu nanti tiba-tiba dah dia tak pergi juga. Jadi dah habislah kita punya, orang kata apa, cara lah kan. Dah usaha dah. Dah Setakat usaha tu je kita pergi. Dia kata ya saya nak pergi, tapi yelah kan mungkin mak ayah orang kampung kan dia lain sikit daripada macam orang bandar kan. Kalau contoh contoh nak pergi college KV ni mahal lah, tapi dia tak fikir dapatan anak dia tu besok keluar macam mana kan. Kita dah cakap lah, tapi tak nak. Kalau contoh program jemput lagi mak bapak dengar lah ni, tak bagi sokongan juga. Tapi yang biasanya tapi kalau pelajar yang pandai setakat ni, kalau dia nak sambung belajar, mak dia support lah. Tak ada masalah. Macam pengalaman akak kalau nak pergi college vocational, dia nak pergi, mak dia, ayah dia kata pergilah sebab tak boleh belajar akademik, tak boleh tumpu pada akademik, pergilah KB, pergilah sampai habis. Maksudnya tak adalah yang betul-betul nak pergi mak ayahnya support. Sikit lah yang tak nak pergi tu, mak ayahnya memang tak support jugalah. Dia tak nak pergi, mak ayah dia pun tak support. Kan macam akak dah tahu situasi, kebanyakan murid-murid akak, bukan murid, student akak, kebanyakannya macam kurang dorongan untuk lebih maju ke hadapan lah dari segi pendidikan kan. Kan biasanya kat sekolah ada buat pameran kerjaya ke apa orang panggil? Ada pameran kerjaya, ataupun akak biasa kan macam ataupun akak macam apa orang panggil macam faham tak, kita tahu dia orang kan memang macam tak nak maju ke depan. Pernah akak macam buat satu yang macam nak bagi dia orang buka mata, sedar, macam tu, walaupun tahu benda tu tak tahulah berjaya ke tidak kan, tapi inisiatif akak sendiri ada ke? Sekejap akak ni sekejap. Kejap akhir. Contohlah ada. Maksudnya macam contoh kan, macam budak tingkatan 5, akak bawa tingkatan 4, tingkatan 5 lah. Biasanya akak biasa kan ada pameran kerjaya. Kalau macam dekat Johor ni, buat dekat Persada. Ataupun kalau tingkatan 3 tu biasanya ataupun masa SPM tu kan ada ILP, college community yang nak datang buat, orang kata buka booth lah kan. Lepas tu ataupun lepas PT3 tu biasa kita buat kerja kursus jangka pendek dengan sebelum PKP ni lah, sebelum COVID ni lah, macam akak bawa diorang buat kursus jangka pendek dekat college community. Lepas tu ada hantar diorang pergi tengok pergi taklimat college vocational, contoh pergi KV, bawa lah diorang ke KV dengan taklimat, bawa lawatan ke bengkel lah. Tapi diorang tengok tu macam itulah ini saya cakap diorang tengok macam berminat, tapi sampai masa bila isi permohonan, tak nak lah cikgu, saya tak sanggup lah cikgu kalau KB tu pukul 8 sampai pukul 5 petang. Maksudnya diorang macam pergi sekolah rasa enjoy, balik tak buat apa-apa. Kalau macam KB kan 8 kena buat praktikal, kena teori lagi kan, 8 sampai 5 kan.
Lepas tu kalau macam kalau buka boot tu kan dia kata awak lepas ambil result ni pergilah jumpa pensyarah yang dekat daripada college community, daripada ILP, ada swasta pun ada, pergilah tanya kursus apa yang ditawarkan, apa syarat-syarat. Cikgu nantilah diorang sibuk nak bergambar. Lepas tu dia tinggal je lah. Maksudnya 2-3 orang je yang pergi dekat situ kata lah untuk awak sambunglah belajar, takkan awak nak kerja muda lagi. Lepas kerja tu bila-bila boleh, yang penting awak cari ilmu dulu, awak cari kemahiran awak kan. Gitu je, tak apalah cikgu nanti. Lepas tu bila dah habis tanya dengan contohlah yang pensyarah yang buka buku tu, macam mana puan, encik okey tak? Okey je cikgu. Dia okey lah, dia tak naklah burukkan tu, tapi kita fahamlah budak yang jumpa tu kan. Contoh macam kalau pergi pameran kat Persada kan, pergilah setiap you ni ada awak tanya apa yang nak masuk syaratnya. Cikgu dah lah, lepas tu kata sekejapnya pergilah lagi tanya apa semua. Dia orang macam pergi sana tu macam ingatnya nak berjalan tau, macam bukan nak apa, macam nak keluar daripada kampung nak pergi bandar, bukannya nak cari dia kan nak cari ilmu. Kata pergilah tanya cikgu, kalau cikgu bagi taklimat nanti faham sama, pemahamannya lain, tapi ini daripada universiti sendiri awak yang nak masuk. Yang ni IPTA, yang ni IPTS. Macam tahun lepas lah sebelum PKP tu bawa, sebelum Selina awak pergi Persada lah contoh. Lepas tu kan, okey cikgu bagi masa sampai pukul 12. Jadi sekejap je, lepas sejam dah cikgu dah habis. Dah habis, kan banyak lagi. Dah lah cikgu cukup. Maksudnya dia orang rasa kalau pergi naik bas tu keluar daripada tu fikir cikgu nanti singgahlah mana-mana, tak ada singgah R&R je. Contohlah macam tu, cikgu bawa ni untuk awak lawatan sambil belajar. Tapi tu je lah, dia orang rasa macam tak apalah cikgu, gitu je lah. Maksudnya banyaklah juga yang buat, tapi dia orang tetap dekat situ juga. Tu yang kekangannya yang tu ni. Maksudnya tak ramai lah yang orang kata betul-betul betul-betul ada motivasi nak sambung belajar. Ada yang ramai je pelajar sekolah tu yang lepas habis tu belajar tinggi-tinggi, ada yang PhD, ada yang jadi doktor, ada yang jadi engineer, ramai je yang golongan profesional. Tapi bila yang tapi segelintir lah kita menghadapi kekangan, terutamanya yang orang kata pelajar-pelajar yang orang kata 5 tahun ke bawah, macam 10 tahun ke bawah macam ni lah. Masalahnya lebih kurang macam ni. Yang tak ada, kan sekarang kan campur pula dengan macam murid budak-budak banyak terdedah dengan gadget. Lagilah macam lagilah benda tu menyeronokkan mereka. Tak apalah, cukup lah kalau kerja dapat top up, dapat main game, dapat buka Facebook, Instagram pun dah cukup, TikTok. Saya rasa macam tu. Ya, betul. Pemikiran budak. Kadang budak kerja sekolah ada yang dia kerja, contohlah dia jaga, dia macam jaga dia macam jagalah, macam pergi dia tengok kebun lah, macam orang panggil kat sini macam apa nama dia, lupalah istilah ladang tu kan apa kan. Dia kata bila cikgu tanya awak dapat gaji berapa, alah cikgu tengok-tengok je lepas tu dapat gaji. Dia rasa macam kerja tak berat setakat tengok ladang je. Macam mandu ladang lagi gitu kan. Apa contohlah ni dah baja, ni dah potong buah, dah relax. Lepas tu duit tu cikgu cukup lah. Dapat berapa gaji? Banyak cikgu 1,000. Pada dia 1,000 tu dah banyak. Betul. Awak rasa nanti kalau awak dah kahwin, dah ada anak, 1,000 tu cukup ke nak beli susu, nak beli nak beli pampers, nak bagi makan isteri anak awak? Takkan besok awak dah kahwin nak duduk dengan mak ayah awak nak guna duit mak ayah awak. Dia diam je. Lepas tu nanti ya cikgu betul juga. Lepas tu tak apalah cikgu, cukup lah tu, dia kata. Dia kata main dengan budak kan. Kadang kau ni kan sibuk mana cukup. Cikgu yang rasa gaji beribu ni pun rasa macam tak cukup tau. Dia kata ni sebab tak ada tanggungjawab lagi, memanglah cukup. Besok kalau ada tanggungjawab mana cukup. Contoh nak beli kereta, awak ada kereta lagi, nak uruskan anak lagi kan, rumah lagi, takkan nak bergantung hidupkan mak ayah awak lagi. Tak apalah cikgu tu nanti kendian. Aduh. Sekejap, soalan dia lagi.
Apa? Macam dari segi pengurusan lah kan. Contoh kan, benda ni kan macam dah sebati kan, akak cakap dah lama benda ni. Macam tak dah ni kan. Macam contoh lah kan, kalau macam meeting ke apa ke, macam PPD pun kalau tahu kehadiran. Kan biasanya kalau kita buat program dekat sekolah, PPD akan minta macam kehadiran. Contohlah akak cakap buat perjumpaan dengan mak ayah tingkatan 5. Bila kehadiran banyak tu je, ada ke macam bunyi bising ke, macam kena tanya, kena bagi sebab kenapa kehadiran banyak tu je mak bapak. Kejap apa contohlah PPD tak bising tapi kan kalau contohlah pelajar ponten PPD kata cikgu gunalah kecekapan cikgu, gunalah kemahiran cikgu, pujuklah anak murid cikgu tu yang program ziarah Cak Ana, pergi telefon, dia kata gunalah kalau PPD ayat dia kalau ni kan cikgu gunalah kemahiran cikgu memujuk ke, gunalah profesional cikgu ke untuk pujuk anak-anak murid cikgu datang sekolah. Dia tak marah tapi kita lah yang rasa sebab setiap hari sekolah naik kehadiran ponten ramai kan, kita yang rasa macam sekolah kita je ramai yang tak sekolah, takkan kita nak guna data tipu kan. Kalau PPD kata contohlah macam tu dia kata gunalah kemahiran cikgu, gunalah kepakaran cikgu pujuk tu yang buat program ziarah Cak Ana lah, telefon tu yang ada bantuan macam sekolah akak ada buat bantuan apa tu macam wang saku, jadi pelajar datang sekolah dapatlah makan kan, maksudnya adalah pelajar yang derma ataupun duit ada tabung kebajikan pelajar lah, jadi budak tu ya jadi ada juga tapi itu orang kata sikit lah sebenarnya, yang kebanyakannya ponten tu sebab malas, gitu je lah maksudnya. Macam ada tapi PPD tak adalah yang macam dia cuma dia gegar macam tu lah. Okay, kehadiran nama naik sekolah naik, kehadiran sikit, terutamanya budak yang nak apa tu yang nak SPM kan, dia makan gegar lah kan, macam PDPR dia gegar lah pelajar, dia memang akan cari sebab apa tindakan cikgu kalau pelajar ni ponten, apa peranan kaunselor, dia kata apa yang kaunselor buat, itulah dia kan apa tu kita dah buat macam-macam kadang kita ni bukan kita ni handle manusia, bukannya kita handle robot. Kalau handle robot senang lah kan, kita ni handle manusia. Kita kata bukan, kalau robot kita boleh set, dan manusia kita ikutlah sedaya upaya kita. Kalau macam kita hari-hari macam akak kata kita apalah hari-hari kita doa lah agar hati budak ni lembut datang sekolah, ataupun kita gunalah kita buat sesi tu tanya awak nak sekolah ke, kalau awak nak sekolah sekolah betul-betul, kalau rasa awak tak mampu nak sekolah awak bincanglah dengan mak ayah awak berhenti ke, awak pergi ke mahiran ke, cikgu boleh bantu. Betul dia kata okeylah cikgu, tapi kebanyakan kalau pelajar yang tak minat tu bila kata awak bincanglah mak ayah awak, cikgu tak ni cikgu fikir masa depan awak, kalau awak rasa awak mampu nak sekolah awak sekolah, kalau awak rasa awak tak mampu awak dah bincang mak ayah awak nak berhenti. Tapi maksudnya kalau pelajar yang berhenti tu pun dia berhenti dengan persetujuan mak ayah dia lah, memang dia tak berminat nak bersekolah lah maksudnya. Tapi bila yang ponten tu bila buat sesi tu okey lah kalau buat sesi kan, buat sesi dah buat intervensi apa semua, diorang datanglah juga, tak ada masalah lah. Kak, nak tanya pernahkah Kak macam hadiri kursus yang melibatkan macam kan sebelum ni memang dah ada memang akak tahu pasal kepelbagaian budaya waktu degree pun belajar kan, waktu master belajar juga. Kiranya lepas tu macam kursus-kursus luar pernah ke akak hadiri untuk sebagai kaunselor sekolah ni? Pasal multicultural counselling ni. Setakat ni akak rasakan akak pergi hanya belajar di sekolah, belajar dekat
belajar masa degree dan juga master kot rasanya. Tapi bila setakat ni lah pengalaman akak, bila kerja ni setting dan sekolah ni tak pernah lah pergi kursus yang dianjurkan lah. Kalau kecuali mungkin lembaga kaunselor adalah yang anjurkan, tapi mungkin waktu tu kekangan masa akak bertugas tak boleh nak pergi kan. Jadinya lagipun mungkin dia buka KL, akak dekat sini macam waktu yang tak sesuai ke kan. Lepas tu setakat ni tak adalah. Kalau kursus-kursus pun lebih menjurus macam kalau yang setakat ni kursus peningkatan profesional counselling tu mungkin lebih kepada macam minda sihat, intervensi minda sihat, psikometrik dan kesihatan mental, macam tu lah yang pelbagai budaya ni macam jarang lah, ataupun ni macam jarang lah jumpa yang dianjurkan oleh macam contoh PPD ke jabatan ke, macam jarang lah. Asas macam belajar dekat universiti je kot rasanya. Yang pendedahan kiranya tak adalah pendedahan luar lepas habis belajar, tak ada pendedahan luar tentang multicultural ni. Tapi mungkin tak tahulah kalau negeri lain macam setakat ni macam Johor dengan daerah ni macam tak adalah. Kalau macam kesihatan mental, macam sekarang kan pelajar sekolah kan semua pelajar kan mengikuti program saringan minda sihat kan. Jadi sekarang ni minda sihat, kalau dulu minda sihat tingkat 4 je, bermula tahun lepas semua pelajar mengikuti program intervensi umum ataupun intervensi khusus dan juga saringan minda sihat dan juga psikometrik kan, yang untuk tingkatan 1, 3, 4 dan 5. Jadi macam ada lebih banyak kursus kepada yang akak pernah ada buat lah, yang pernah akak ikut, kesihatan mental, minda sihat, intervensi minda sihat, lepas tu intervensi psikometrik, yang banyak macam tu lah. Macam kaunseling ni, macam kaunseling pelbagai budaya ni macam setakat ni macam tak ada lagi lah. Cuma akak rasa akak refresh balik masa belajar masa degree, lepas tu refresh balik masa ambil master, tu je. Pengalaman ni rasa lah, tak tahulah kalau rasa macam tak ada rasanya. Kiranya kan akak, ni 2 soalan terakhir lah ni kalau akak renungkan kan, macam daripada segi, kalau contohlah kalau orang tanya akak, apakah maksud kaunselor pelbagai budaya, apa yang akak boleh terangkan macam tu? Daripada segi berdasarkan pengalaman kerja akak semua ni. Okey, berdasarkan pengalaman akak lah kan, yang akak faham daripada akak belajar dan juga akak belajar dan juga setting akak bekerja kan. Kongsi pelbagai budaya, contohlah akak ambil dekat sekolah akak. Sebenarnya kadang-kadang tak semestinya kita menghadapi kekangan macam mana kita menghandle sesi kaunseling yang daripada contohnya kaunseling pelbagai budaya kan. Tak semestinya kita menghadapi masalah daripada segi etnik ataupun agama kan. Tapi sebenarnya walaupun etnik yang sama, contoh pelajar Melayu, tetapi dia berbeza daripada pelbagai latar belakang keluarga, sosioekonomi keluarga, latar belakang pendidikan ibu bapa ataupun latar belakang tempat tinggal, dia pun memainkan peranan juga sebenarnya. Tu berbanding dengan agama, macam akak lah, macam agama dengan juga etnik tak ada masalah, sebab macam contohlah pelajar orang asli, pelajar Cina dengan pelajar Melayu dekat sekolah akak tu, diorang boleh berkawan, diorang boleh kata maksudnya berkawan, boleh belajar sama-sama, tak adalah macam ada gap antara pelajar Cina, Melayu dan orang asli. Kadang-kadang diorang tetap belajar sama. Ada pelajar Cina, ada juga yang tolong pelajar Melayu ada juga berkawan dengan pelajar Cina. Tak adalah macam isu macam besar, contoh bergaduh sebab isu sensitif kan. Contoh macam bergaduh antara kaum, tak adalah setakat ni. Sepanjang pengalaman akak di sekolah yang sama, tak adalah bergaduh antara kaum ataupun isu-isu melibatkan agama, tak adalah setakat ni. Alhamdulillah setakat ni tak ada. Cuma kalau dari segi sekolah akak ni kekangannya ialah
pelajar Melayu di kalangan pelbagai tempat pelbagai latar belakang ekonomi keluarga dia, latar belakang ibu bapa, pendidikan ibu bapa dia, tempat tinggal dia lah yang menjadi orang kata kekangan jugalah untuk isu untuk bila kita menjalankan kaunseling pelbagai budaya. Itu pengalaman akak lah sebab mungkin pelajar sekolah akak ni daripada luar bandar. Jadi kalau luar bandar pun dengan bandar berbeza kan. Lepas tu luar bandar pula ada tiga kategori tempat kategori berbeza tempat tinggal. Satu Felda budaya dia lain, Fekra budaya dia lain, macam Bukit Kepong budaya lain. Macam kalau Mak lah pelajar Bukit Kepong ni dia macam minda dia tertutup, tak terbuka. Belajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dah habis SPM kerja. Dia dapat kerja, ada gaji duit, mendirikan rumah tangga. Itu maksudnya itu yang kawasan yang pelajar yang kawasan Bukit Kepong lah, yang kampung. Okey, berbanding dengan Fekra ni, mak ayah dia bagi ada sokongan anak-anak, tapi ada juga ibu bapa yang dia rasa diri dia hebat. Macam contohlah dia rasa cikgu kat sekolah tu macam tak mampu nak mengajar anak dia, tapi setakat ni dia orang bagi sokongan lah kepada anak-anak ni. Cuma mak bapak ni kadang-kadang mak bapak yang Fekra ni dia macam rasa dia tu hebat lah daripada cikgu sekolah tu, padahalnya dia latar belakang setakat PMR SPM. Ada pernah lah setahun tu masa bawa kat posting kata alah cikgu orang-orang Fekra ni semuanya belajar tinggi-tinggi, paling rendah diploma. Lepas tu pilih kalau ada diploma kenapa pagi-pagi naik basikal pergi kerja kilang. Tu kita dah maksudnya dia macam dia macam ego ataupun sombong kat situ lah. Berbanding dengan Felda ni pun lebih kurang macam Bukit Kepong. Maksudnya sebab dia generasi kedua dah terbuka sikit, dia datang pergi sekolah tapi macam ibu bapa yang pengalaman Felda ni macam lebih sangat dengar kata anak. Maksudnya anak dia kata kalau macam contoh puan, anak puan tak pergi sekolah, tak ikut PDPR, saya tak tahu pun cikgu anak saya ada PDPR. Contohnya macam tu lah yang pengalaman yang masuk akak yang pengalaman sepanjang ni lah daripada kaunseling pelbagai budaya. Sebenarnya banyak jugalah kekangan kat situ, tapi kita cubalah perlahan-lahan kan. Kita kenal pelajar, macam akak kenal pelajar tu macam mana, dia punya latar belakang keluarga dia macam mana, selesa ibu bapa dia macam mana, dan kita tackle dia. Setakat ni bila macam tu berjaya lah bila kita tengok dah kenal latar belakang dia, dia ni macam ni, mak bapak dia macam ni, tapi kita bagi suntikan macam motivasi kat dia. Ada juga pelajar yang akhirnya berjaya juga berjaya juga cemerlang dalam pendidikan. Maksudnya lah cuma dia sebab dia tempat tinggal ni memang berbeza. Dia punya budaya, minda ibu bapa dia memang berbeza. Walaupun di luar bandar, nama je luar bandar, tapi Felda, Fekra, Bukit Kepong ni memanglah paling banyak kekangan yang nak handle ialah ibu bapa yang berada di Bukit Kepong. Macam Felda dengan Fekra ni okey lagi lah. Yang betul-betul yang betul-betul kekangan ialah ibu bapa daripada Bukit Kepong. Kalau macam rata-rata murid akak yang paling banyaknya daripada mana? Bukit Kepong ke Fekra ke Felda? Yang kebanyakannya pelajar sekolah akak ni daripada Fekra Bukit Kepong. Tapi setakat ni mak bapak yang Bukit Kepong, walaupun mungkin itu sikap dia lah, tapi dari segi bagi sokongan, bagi moral ke anak-anak dia okey lagi lah berbanding daripada dia pelajar yang duduk Fekra ni. Tak ada masalah sangat setakat ni. Masalah kecil macam malas je lah, macam sokongan mak ayah tu ada je, cuma mungkin dia pelajar ni malas nak belajar ke, ataupun dia rasa macam kurang minat ke. Tapi bila nak SPM dia okey, berbanding dengan yang Felda dengan Bukit Kepong. Maksudnya mak bapak yang pelajar ni ramai yang Fekra, tapi yang banyak bagi sokongan pun mak bapak pelajar Fekra.
Kalau macam contohlah buat program kan, macam program ke hari terbuka ke ataupun program motivasi ke solat hajat, kebanyakan ni yang bagi sokongan ialah ibu bapa yang anak-anaknya fikrah berbanding dengan cemplak dengan Bukit Kepong. Okay. Akak, soalan terakhir kan, apa nasihat akak untuk akak berikan pada pelajar kaunseling atau kaunselor pelatih yang akan memulakan internship mengenai topik kepelbagaian budaya ni? Okey, berdasarkan pengalaman akak lah. Okey, sebab mungkin akak ni tak ada kekangan banyak sangat kan berbanding dengan sekolah-sekolah lain mungkin yang ada etnik ataupun ada isu besar macam contoh isu kaum ke ataupun isu agama ke. Cuma pengalaman akak lah, bila kita setting macam tu, kita nak buat praktikal ataupun kaunselor pelatih ni, kita tengok dulu klien kita tu, kita tengok juga kita tengok daripada latar belakang. Mungkin yang pertama okeylah, mungkin gender, mungkin gender pun memain peranan kan, gender, lepas tu agama, etnik, latar belakang. Yang penting tu latar belakang pendidikan, latar belakang sosioekonomi dan juga latar belakang keluarga dia tu pun memainkan peranan sebenarnya. Kita tengok juga kadang-kadang tahap pendidikan klien kita pun kita tengok juga. Kalau macam mungkin kalau kita pelajar, mungkin kita tengok dia ni latar belakang ekonomi keluarga dia kerja apa. Ataupun kalau yang orang dewasa, klien kita orang dewasa, tengok juga latar belakang ekonomi dia macam mana. Dia ni orang berpendidikan rendah ke, berpendidikan tinggi ke, lain jugalah settingnya kan, nak penerimaan dia. Kadang-kadang mungkin orang yang golongan profesional ni dia mudah menerima kita. Ada juga kadang-kadang golongan profesional ni susah nak menerima kita. Ada juga yang golongan berpendapatan rendah ni senang nak menerima kita, dan ada juga yang susah nak menerima kita kan. Kena tengok kat situ juga, kita kena kaji jugalah, tengok dia punya, orang kata masa buat sesi tu kita maksudnya masa bina hubungan tu nak macam kata kita punya kejelekitan dengan klien kita tu, maksudnya hubungan, masa bina hubungan tu sampai klien tu boleh menerima kita tu kira okeylah, sebab kita dah kenal klien kita macam mana kan. Kiranya macam dalam bahasa yang lebih mudahnya, masuk akak kaji dulu pasal background family dia. Dulu macam saya faham kan, bila orang cakap kepelbagaian budaya, saya dari segi macam yang baru belajar ni, saya faham macam dari segi agama, etnik, macam budaya Tapi bila berdasarkan apa yang akak cerita ni, macam barulah benda tu macam buka mata saya. Walaupun kat rumah, dulu saya belajar pun, dulu kat pedalaman, memang murid-murid saya pun memang macam itulah mak ayah pun. Memang macam sampai tingkatan 5, sampai sekolah menengah pun ada. Sampai sekolah menengah tu maksudnya macam tingkatan 1, 2, 3, kalau badan tu dah macam anak dara, kalau perempuan lah, adalah yang datang masuk kahwin, adalah yang datang meminang, minta nak kahwin nanti. Betul lah, macam saya terlepas pandang lah daripada aspek tu, daripada latar belakang family, latar belakang pendidikan, sosioekonomi diorang, sebab semua benda tu berkait dengan kesungguhan budak-budak untuk belajar. Ya, tempat tinggal pun memainkan peranan juga. Sebenarnya kan. Kalau gender, kalau macam jantina pun ya juga kakak sekarang ni, yang pengalaman kakak lah, kadang-kadang ni pelajar lelaki dia sekarang ni kan, pelajar lelaki dengan perempuan berdasarkan pengalaman pelajar sekolah akak lah, sama je. Ada juga pelajar perempuan yang tak nak, malas pun ada juga. Berdasarkan pengalaman akak lah, kalau pelajar sekolah akak ni kadang-kadang pelajar lelaki lebih rajin daripada pelajar perempuan. Macam itu. Ya, contohlah kalau nak kemas, kita nak kemas kelas lah kan, contohlah kita dah buat kecilan kelas, pelajar perempuan 1-2 je. Tetapi kalau contohlah
apa tu ada sampah, tolong siapa pelajar lelaki yang sapu sampah, pelajar lelaki yang tolong angkat barang, aku pelajar perempuan tengok je. Itu pengalaman kat sekolah Kak lah, pelajar sekolah Kak. Kadang-kadang pelajar lelaki pun tengok juga jantina. Kadang sekarang ni akak rasa pelajar lelaki lebih rajin daripada pelajar perempuan. Ini pengalaman akak lah kan. Sekolah Kak kalau bila nak tolong cikgu tu kan kebanyakannya pelajar lelaki. Contoh kan macam baru-baru ni hantar buku. Biasa kan pelajar perempuan kan yang rajin kumpul buku, hantar dekat bilik kan. Tapi macam sekolah Kak tu pelajar perempuan yang rajin. Pelajar lelaki yang rajin hantar. Kadang-kadang rajin yang hantar kehadiran dekat guru tingkatannya kan. Ataupun bila cikgu minta tolong, tolong cikgu angkat ni, kebanyakannya yang ringan tulang pelajar lelaki lah. Berbanding pelajar perempuan tengok je. Kalau sampah kat situ kan kadang pelajar lelaki yang sapu kelah berbanding pelajar perempuan. Kiranya kan macam nasihat akak bagi saya kan, saya yang sebagai kaunselor pelatih ni, dari segi gender kan, kiranya macam saya kalau saya pergi ke suatu tempat tu, saya tak boleh bawa pemahaman saya, pengalaman yang sedia ada, stigma saya terhadap sesuatu benda tu untuk diadaptasi dengan persekitaran yang baru tu. Kiranya saya kena kenal dulu persekitaran yang baru tu supaya saya boleh buat kaunseling pelbagai budaya, supaya saya boleh aplikasikan kaunseling ke pelbagai budaya ni dengan baik. Macam tu. Kalau sebelum ni saya nampak memang kalau saya perempuan lah yang rajin, bukan sebab saya perempuan, sebab perempuan lah yang rajin kan. Lelaki kurang sikit sebab lelaki tak suka benda-benda yang macam tu. Tapi berdasarkan kisah akak, pengalaman akak, kiranya macam tu lah. Saya kena buang dulu semua apa yang ada dalam otak saya kalau pergi ke sekolah baru. Saya belajar kenal dulu persekitaran kan. Maksudnya belajar persekitaran, kita macam adapt dengan persekitaran dan kita kaji jugalah kita punya klien kita, persekitaran kita tu kan macam mana kan. Lepas tu mungkin akak luar bandar lain, mungkin kalau sekolah bandar lain macam cuma macam pelajar Chinese sekolah Kak ni tak ada masalah sangat. Kalau yang malas tu tak adalah, mungkin 1-2 tapi bila dia tengok kawan-kawan dia rajin, dia jadi rajin sebab pelajar Chinese tak ramai. Tapi kita tak tahu yang sekolahnya pelajar Chinese mungkin lebih kurang pelajar dengan pelajar Melayu kan. Tapi macam kena tengok juga lah, maksudnya kita kena adapt dulu dengan persekitaran kita tu, kita kena kaji dulu juga klien kita tu macam mana, barulah kita orang kata senang lah ataupun mudah kita untuk mengendalikan sesi kaunseling ataupun program dengan klien kita sebenarnya, ataupun pelajar lah kalau setting sekolah dengan pelajar kita lah sebenarnya. Okey, faham. Akak terima kasih untuk semua yang akak kongsikan sebab benda tu sangatlah membuka mata saya sebabnya skop saya dulu, skop saya tak besar, tak meluas sebab skop saya kat sekolah rendah dekat pendalaman 3 pula tu dalam hutan. Jadi benda tu macam saya tak nampak sangat. Saya faham sama je macam kepelbagaian budaya saya. Kepelbagaian budaya saya kalau kat sekolah saya dulu macam agama ada, etnik ada, cara budaya kita pun ada. Pasal latar belakang mak ayah tu memang ada lah sebab mak ayah dia orang memang tak sekolah lah macam tu. Tapi kat Tanjung ni saya tak sangka lah macam saya tak macam tak cakna kot bahagian tu. Saya tak cakna bahagian tu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua perkongsian akak ni untuk assignment saya ni. Maaf saya ambil masa akak sikit hari ni 2 jam. 2 jam bukan, sejam 42 minit. Tak apa sebab Atira tak apa sebenarnya, mungkin Atira sekolah rendah mungkin sekolah mungkin daripada pelajar sekolah tu kan bila nanti Atira mungkin posting sekolah rendah atau sekolah menengah kat Semenanjung ni mungkin sekolah yang lebih besar pelajar Cina ke India, tak apa. Macam akak maksudnya kita jangan rasa susah hati. Tak apa, kita belajar, kita sesuaikan tempat persekitaran tu. Lepas tu kan tak apa, sebenarnya betul juga kalau peribahasa kata pengalaman tu mengajar kita kan sebenarnya kan. Mungkin sebab akak setting sekolah yang sama 13 tahun jadi akak boleh kenal latar belakang ataupun sama. Mungkin kalau contohlah mungkin akak setahun kat sekolah ni, setahun kat sekolah tu, cuma sebabnya akak kat sekolah tu 8 tahun, akak sambung belajar 2 tahun masuk balik, mungkin rezeki masuk balik sekolah tu sebab
itu permintaan pengetua akak lah, sebab dulu pengetua akak tu dulu guru kanan bidang, sebab dia pernah bekerja dengan akak. Bila jadi pengetua ke situ, dia rasa dia nak akak balik kat sekolah tu balik kan, kebetulan jadinya rezeki lah, maksudnya rezeki kat situ tak apa. Tapi sebenarnya kalau pada akak lah, kalau banyak sekolah yang kita pergi tu sebenarnya banyak pengalaman. Maksudnya jangan susah hati, kita belajar perlahan-lahan, kita maksudnya pengalaman tu yang akan bantu kita perlahan, tak rasa susah hati, tak perlu bimbang. Orang kata apa tak apalah, kita ikut je flow sebenarnya. Kita kalau kat sekolah tu kaunselor tu seorang je ke? Akak seorang je ke ada 2 orang? Sebab pelajar akak tak ramai, tingkatan 1 hingga tingkatan 5, 361 orang saja. Jadi kaunselornya seorang. Jadi memang seorang lah. Masa posting tu memang 2 orang, pelajarnya 700, tapi mungkin dah generasi kedua Fekra, Felda dan mungkin cucu-cucu orang kampung kan, cucu cicit orang kampung, jadi pelajarnya tak ramai lah, 361 saja. Tapi kalau mungkin sekolah yang besar mungkin lebih ramai, mungkin lebih masuk kata lagi banyaklah pengalaman berbanding yang sekolah kecil. Tapi akak ucap terima kasih lah juga Kak Atira sebab akak boleh berkongsi pengalaman. Maaf lah kalau ada terkurang ke, terkasar bahasa ke kan. Akak pun sama-sama belajar juga sebenarnya. Senior sepada. Ada kan gambar kohort 6 kat situ lagi kan? Ada, ada kat situ, memang tak apa orang panggil tak ni lah, memang ada kat situ je. Kita orang kan pergi kadang-kadang je pergi ke sekolah, ke kelas. Banyak online ni. Ikut lecturer, ada lecturer Dr. Fahana nak online, Dr. Fahana nak face to face. Doktor lain banyak nak online. Kalau Dr. Isa dia minggu tahun semester ni hari Jumaat dia sibuk. Jadi dia banyak